Revolusi industri ini telah bermula daripada revolusi industri 1.0 hingga kini berlaku peningkatan kepada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dikatakan bahawa masuk kepada revolusi digital yang menunjukkan proses pembangunan teknologi di dalam sesebuah syarikat. Konsep revolusi perindustrian 4.0 ini diperkenalkan oleh Jerman melalui penerbitan artikel pada November 2011 melalui rancangan teknologi tinggi, cipta lebih digital, ubah selamat datang ke 2020 dan idea revolusioner. Revolusi perindustrian membantu mengukuhkan penggunaan hidroelektrik, wap dan pengeluaran jentera seperti pertukaran logik kedua yang telah meningkatkan pengeluaran elektrik di rantau ini dan pengeluaran besar-besaran apabila revolusi perindustrian ketiga membawa kepada perindustrian dan kewujudan komputer serta internet. Revolusi industri 4.0 membolehkan sektor pembuatan ini menjadi semakin berkembang dengan adanya peranti penderiaan terbina dalam hampir kesemua komponen iaitu komponen pembuatan, produk dan peralatan. Industri ini membolehkan untuk menganalisis data berkaitan dengan sistem di mana gabungan data digital dan objek fizikal. Ia mempunyai keupayaan untuk mengubah setiap sektor perindustrian supaya berkembang lebih pantas dan memberi kesan yang lebih baik daripada mana-mana tiga revolusi perindustrian sebelumnya iaitu industri 1.0, 2.0 dan 3.0. Revolusi industri bermula daripada industri 1.0 iaitu mengenai wap untuk digunakan di kilang. Ia lebih bergantung kepada penggunaan air atau wap yang boleh menggerakkan enjin wap dan ia mustahil dengan menggunakan kuasa manusia. Kemunculan revolusi perindustrian 4.0 merupakan cabaran kepada hampir semua sektor khususnya perkhidmatan awam dan sektor perindustrian. Malaysia merupakan antara negara yang sedang membuat persiapan penuh untuk menghadapi revolusi digital ini kerana ia akan memberi kesan langsung kepada ekonomi global. Bagi usahawan, mereka bukan sahaja perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku tetapi juga perlu mengambil inisiatif dari perspektif yang berbeza untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Keusahawanan 4.0 boleh dilihat sebagai jenis keusahawanan teknologi baharu berdasarkan teknologi cantik seperti contohnya internet dan kecerdasan buatan yang membantu meningkatkan produktiviti dan inovasi ekonomi Poland. Namun begitu, perkembangan ekonomi 4.0 dikaitkan dengan dilema tertentu malah dengan kemusnahan peraturan kehidupan sosioekonomi yang sedia ada. Bukan sahaja pemimpin syarikat, malah usahawan PKS juga akan menyedari kepantasan perubahan akibat 4.0 dan perlu menyesuaikan diri dengan cepat untuk memastikan perniagaan mereka mampan. Tambahan pula, usahawan di Malaysia, pembuatan dan inovasi teknologi dihadkan oleh dua utama halangan iaitu pendidikan, latihan dan peraturan kerajaan. Seperti kebanyakan negara lain, Malaysia begitu tidak mempunyai sistem kewangan yang berkesan untuk menyokong keusahawan. Seterusnya iaitu isu dan masalah. Isu yang pertama iaitu perkembangan teknologi maklumat. Perkembangan teknologi maklumat yang semakin pesat telah memberi satu cabaran kepada usahawan muda hari ini di mana segelintir usahawan muda hari ini kurangnya ilmu berkaitan teknologi digital. Hal ini akan memberi kesan negatif kepada mereka di mana menyebabkan mereka tidak mampu untuk lebih ke hadapan dalam mengatasi persaingan daripada usahawan-usahawan yang lain yang mana akhirnya akan memberi kesan kepada mereka yang menyebabkan mereka mengalami kerugian. Isu yang kedua iaitu ancaman keselamatan cyber. Ancaman cyber ini akan menyebabkan kepada ancaman keselamatan pemilikan data seseorang yang mana akan menyebabkan kepada kehilangan kawalan data, maklumat peribadi serta penjejakan maklumat. Hal ini juga akan memberi kesan negatif kepada perniagaan mereka berikutan peningkatan sambungan internet yang tinggi. Justru itu, usahawan muda ini akan berasa takut untuk meneruskan perniagaan mereka disebabkan oleh keselamatan yang tidak terjamin. Usahawan-usahawan ini juga tidak bersedia untuk mendepani ancaman ini yang mana isu ini yang semakin berleluasa. Isu seterusnya iaitu persaingan. Kewujudan pelbagai aplikasi dengan pelbagai kegunaan juga telah memberi satu cabaran kepada usahawan muda hari ini sekiranya mereka tiada kemahiran untuk mengaplikasikannya dalam perniagaan mereka. Namun, usahawan lain telah mempunyai pelbagai pendedahan dan juga pengetahuan. Oleh itu, hal ini akan menjadikan produk usahawan lain makin terkenal dan berkembang maju, manakala bagi usahawan muda yang kurang pendedahan ini akan menjadi persaingan produk dengan usahawan yang lain kerana tiadanya periklanan produk secara meluas. Isu yang terakhir iaitu kesahihan maklumat. Adanya pelbagai laman web di mana dapat digunakan dengan tanpa batasan oleh setiap individu sehingga ianya menjadi semakin tidak terkawal, yang mana setiap maklumat yang dikongsi dengan menggunakan pelbagai laman web
akan mengelirukan setiap pengguna untuk memastikan yang mana maklumat yang betul dan juga tidak betul. Oleh itu, usahawan muda ini akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kepercayaan setiap pelanggan mereka yang pastinya akan menjejaskan perniagaan usahawan-usahawan muda hari ini akibat kesahihan maklumat yang tidak pasti hasil daripada perkembangan teknologi yang semakin canggih. Seterusnya adalah langkah penyelesaian. Langkah penyelesaian ini dibuat adalah untuk mengatasi isu dan cabaran serta halangan yang dihadapi oleh usahawan muda untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah dengan melaksanakan pusat latihan teknologi digital. Dengan melaksanakan pusat teknologi digital ini dapat meningkatkan kemahiran untuk menguruskan perniagaan serta mengawal modal berniaga serta melakukan plan perniagaan yang baik. Selain itu, usahawan muda juga dapat mengetahui dan mendapat kepakaran menggunakan alat digital yang dipelajari oleh usahawan untuk mempromosi, menjual dan memasarkan barangan. Sebagai contohnya, pusat komoditi digital DCC telah diwujudkan di Sarawak untuk menarik bakat usahawan muda. Selain itu, terdapat juga pusat-pusat internet yang telah diwujudkan di setiap kampung pendalaman, terutamanya pendalaman untuk memberi kemudahan kepada usahawan muda, terutamanya dalam golongan PKS yang memberi kemudahan kepada mereka untuk menggunakan teknologi digital untuk memasarkan barangan mereka dengan lebih meluas. Iaitu revolusi industri 4.0 ini telah menyebabkan banyak barangan dapat dipasarkan secara meluas iaitu ke luar negara. Dengan ini, usahawan muda dan juga golongan PKS yang menggunakan penjualan secara tradisional dapat memasarkan barangan mereka dengan lebih meluas dengan wujudnya pusat-pusat internet yang telah dibangunkan di setiap kampung-kampung pendalaman. Langkah kedua adalah dengan menerapkan ilmu pengetahuan tentang keusahawanan dan juga revolusi industri 4.0 dalam pendidikan. Kerajaan juga dikatakan telah memperuntukkan sebanyak RM6 bilion untuk memperkasakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Kerajaan juga dikatakan telah memperkenalkan dana Wibawa TVET sebanyak RM30 juta bagi menggalakkan institusi latihan awam yang bersaing untuk menawarkan program latihan yang lebih kompetitif. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT juga telah menerapkan pembelajaran mengenai IR 4.0 ini di dalam kurikulum dan juga co-kurikulum. KPT juga telah mewajibkan ilmu keusahawanan di dalam program pengajian di setiap institut pengajian tinggi. Dengan ini, ia dapat mewujudkan ramai generasi muda atau usahawan muda yang lebih mahir tentang teknologi digital. Mereka juga dapat mempelopori dunia keusahawanan dengan lebih mudah kerana kini telah menjadi lebih mencabar dengan wujudnya revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah mengadakan program bimbingan. Sebagai contohnya, program kerjasama antara Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB dan Kementerian Belia dan Sukan KBS melalui program MyPreneur. Program ini telah menyediakan laluan pembangunan keusahawanan, meneroka peluang untuk mengembangkan perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah program bijak usahawan muda. Sebanyak 160 orang usahawan muda telah menyertai program tersebut. Program ini telah mendedahkan kepada peserta mengenai pengurusan pentadbiran dan perakaunan sehingga menembusi pasaran dalam talian dan penjenamaan. Oleh itu, langkah yang dibuat ini dapat membantu usahawan muda untuk mempelajari mengenai teknologi digital dan membantu mereka menghadapi revolusi industri 4.0 dalam perniagaan. Selain itu, masyarakat juga akan lebih tertarik untuk menyertai dalam bidang keusahawanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mentangkan tajuk keusahawanan dan pembangunan dalam konteks pembangunan keusahawanan. Yang pertama, memperkenalkan pelbagai inovasi dan kreativiti. Dengan adanya IR 4.0 dapat membangunkan konsep baru bagi meningkatkan taraf produk atau perkhidmatan yang dihasilkan.
Usahawan muda dapat menambah baik ke atas sesuatu produk atau perkhidmatan dengan penghasilan yang kreatif oleh usahawan untuk bersaing dengan pesaing dalam pasaran. Selain itu, usahawan muda dapat mencipta sesuatu produk atau perkhidmatan baharu yang belum pernah dicuba atau direka cipta oleh orang lain dan pesaing. Yang kedua, operasi lebih cekap. Maklumat yang lebih pantas, teknologi komputer serta pelaporan automatik menjadi operasi perniagaan lebih cekap. Operasi yang lebih cekap menerusi kapasiti mesin penghasilan lebih banyak daya keluaran dalam masa yang lebih singkat. Oleh itu, kemajuan teknologi komunikasi membolehkan organisasi berhubung dengan pelanggan, pengurusan dan pekerja secara lebih pantas dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti dan perkhidmatan yang lebih baik. Hal ini secara tidak langsung, kualiti produk usahawan muda akan bertambah baik dan boleh menawarkan pelanggan lebih banyak pilihan kerana proses pengeluaran yang lebih pantas. Di samping itu, perkhidmatan yang baik lebih mampu mengawal kos operasi dan membina strategi pertumbuhan firma yang cekap. Kecekapan dan produktiviti sepenuhnya membolehkan usahawan muda atau peniaga mengeluarkan barang berkualiti tinggi secara besar-besaran. 4. Penjimatan kos. Kecanggihan mesin ini juga dapat mengurangkan keperluan sumber manusia. Seterusnya, menjimatkan gaji perbelanjaan syarikat. Hal ini secara tidak langsung menjimatkan kos. Dengan hadirnya IR 4.0, beralih daripada kilang tradisional kepada pengilangan pintar yang mungkin menjimatkan sekurang-kurangnya 20% dan sebanyak 70% hingga 80% kos overhead. Teknologi pengilangan pintar yang mengurangkan tempoh pemegangan stok secara berkesan daripada 150 hari kepada 70 hari dan membantu mengurangkan perbelanjaan operasi. Yang terakhir sekali iaitu kelima, meningkatkan hasil. Penggunaan teknologi secara maksimum dapat mengurangkan kos gaji pekerja dengan lebih banyak pengeluaran supaya dapat memenuhi permintaan pasaran yang cepat. Usahawan muda dapat menghasilkan produk dengan kualiti yang lebih tinggi, margin keluaran lebih tinggi dan lebih banyak inovasi. Terdapat produktiviti dalam proses pengeluaran supaya boleh menghasilkan lebih banyak jumlah barangan. Revolusi Industri 4.0, keusahawanan dan inovasi berkait rapat yang mana membantu syarikat meningkatkan prestasi. Dalam konteks ini, orang ramai semakin sedar tentang keperluan untuk saling berhubung dan menyediakan yang berbeza perspektif pada mana-mana rantaian nilai global. Keupayaan tindak balas yang lebih pantas dan pendekatan pembuatan yang lebih dekat dengan pelanggan keperluan. Revolusi perindustrian keempat pada asasnya berbeza daripada revolusi sebelumnya dan skala impaknya kerana teknologi sedang berkembang pada kadar yang merangsangkan. Oleh itu, cabaran yang datang dengannya adalah pelbagai dan kompleks. Tidak dinafikan pembangunan teknologi canggih dan fleksibel dan industri 4.0 berpotensi untuk menggalakkan aspek perubahan hidup masyarakat dalam proses dan hala tuju kualiti yang berbeza berbanding ketiga-tiga revolusi sebelumnya. Perubahan teknologi yang pesat ini memerlukan perancangan-perancangan yang mampan dan komprehensif oleh semua pihak berkepentingan, termasuk pembuat dasar negara untuk pembangunan ekonomi akan bergantung kepada pembaharuan industri 4.0.